Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Jadi pada pagi ini kita akan belajar satu lagi unit 18. Tajuk inovasi untuk kita dan topiknya ialah mesin lipat pakaian. Baiklah murid. Jadi standard pembelajaran kita pada pagi ini ialah 2.3.2, iaitu membaca karya bukan sastra dengan gaya penyampaian yang sesuai. Objektif pembelajaran kita pada pagi ini iaitu membaca teks berita yang bertajuk mesin lipat pakaian dengan sebutan dan intonasi yang betul, serta mempersembahkannya dengan gaya penyampaian yang sesuai. Jadi kita lihat gambar di bawah. Gambar di bawah contoh mesin lipat pakaian elektronik. Jadi untuk permulaan rujuk buku teks muka surat 122. Baiklah murid, untuk set induksi, sila tonton video di bawah. Baiklah, ini merupakan contoh bagaimana mesin lipat pakaian elektronik berfungsi. Di dunia baru terdapat satu mesin lipat pakaian elektronik yang telah dicipta hasil inovasi orang luar negara. Jadi mesin ini dapat membantu masyarakat ataupun individu untuk melaksanakan tugasan harian dengan lebih cepat. Contohnya kita nak lipat baju, kita tidak memerlukan tempoh masa yang lama. Jadi kita terus masukkan baju kita dalam pakaian tersebut dan mesin tersebut akan melipat baju kita. Jadi dah siap. Baiklah, seterusnya fokus pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang penyampaian jenis berita. Yang kedua, kamu semua perlu baca teks halaman 122 dengan gaya penyampaian yang betul. Dan akhir sekali, kamu perlu menjawab soalan pemahaman yang disediakan. Jadi buka buku teks muka surat 122. Sebelum itu, kita akan belajar dahulu tentang gaya penyampaian berita. Macam mana kita nak baca dengan penyampaian gaya berita. Baiklah, yang pertama, intonasi. Jadi dalam intonasi ni ada beberapa perkara. Yang pertama, ketinggian suara. Yang kedua, perkataan yang disebut. Yang ketiga, penekanan. Dan yang keempat, keras, lemah atau lembut. Maksudnya intonasi. Intonasi ni ketinggian suara. Suara yang tinggi. Contohnya kita menjerit, itu contoh intonasi yang tinggi. Yang kedua, perkataan yang disebut. Perkataan yang disebut mestilah jelas. Contoh dia bola, bukan bula. Jadi tidak jelas. Jadi sebut perkataan dengan jelas. Seterusnya, penekanan. Contoh dia Januari 18. Jadi kita tekankan pada Januari. Maksudnya pada bulan Januari tersebut ada suatu perkara yang berlaku. Seterusnya, keras, lemah atau lembut. Jadi macam mana gaya kita baca tu, kita kena tengok kesesuaian sama ada perlu keras, lemah atau lembut. Baiklah, seterusnya, tempo suara. Tempo suara yang pertama, irama naik. Macam mana irama naik? Irama naik ni daripada rendah kepada tinggi. Yang kedua, irama turun daripada tinggi kepada rendah. Contohnya kita jerit, dan daripada jerit tu kita
memperlahankan suara atau merendahkan kita punya irama. Dan yang ketiga ialah irama datar, maksudnya tiada tinggi, tiada rendah, mendatar sahaja. Dan akhir sekali ialah jeda. Jeda ni ialah kita berhenti seketika. Contohnya, Pak Abu sedang menanam pokok sambil anaknya pula minum air di ladang. Itu contoh. Seterusnya, ketinggian suara. Seperti yang cikgu cakap tadi, ketinggian suara ni ialah darjah kekuatan dan kenyaringan suara ketika menuturkan perkataan. Suara kamu perlulah nyaring semasa menyampaikan berita supaya berita itu jelas dan apa yang kita nak tekankan dalam berita tersebut disampaikan dengan tepat dan jelas. Dan akhir sekali ialah artikulasi. Artikulasi ini ialah proses pembentukan bunyi dengan betul. Macam mana kita nak mengeluarkan bunyi, kita kena sebut dengan betul. Contoh dia, bunyi R. Macam mana bunyi R? R tu kena betul. Bunyi jadi sebutan kena betul dan jelas. Marilah kita lihat contoh gaya penyampaian berita. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Kelantan memindahkan seekor tapir jantan seberat 200 kg ke Taman Negara Sungai Relau, Pahang hari ini. Pengarahnya Adi Ermanti Hanif Muhammad Hanif berkata, tapir itu dipindahkan selepas pihaknya menerima aduan daripada orang awam mengenai haiwan itu yang terperangkap di dalam lubang di kawasan kebun di Kesedar Baru Cenulang, Kuala Krai semalam. Sepasukan anggota Perlitan Kuala Krai telah ke tempat kejadian dan mendapati seekor tapir jantan terjatuh ke dalam lubang di kawasan kebun getah milik seorang penduduk kampung. Berdasarkan siasatan, pekebun berkenaan didapati membuat lubang itu bagi tujuan peladangan. Pemantauan terhadap kesihatan luaran mendapati tapir itu berada dalam keadaan baik dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Jadi tamat sudah video tersebut. Jadi harap mula-mula jelas bagaimana untuk menyampaikan bacaan dengan gaya penyampaian berita. Lihat macam mana perlu ada intonasi, irama, penekanan. Perkara tersebut mesti ada dalam gaya penyampaian bacaan berita kita. Baiklah, kita lihat yang seterusnya. Seterusnya kita akan membaca. Baca apa? Membaca kita punya teks berita. Yang pertama, dengar dahulu bagaimana cikgu menyampaikan dengar dahulu bagaimana cikgu baca dengan gaya penyampaian berita. Betul. Baiklah. Tajuknya, mesin lipat pakaian. Zara dan keluarganya sedang membaca surat khabar tentang mesin lipat pakaian. Baiklah, dengar dengan betul. Dengar dengan teliti. Berita semasa. Johor Bahru, 18 Julai. Sebuah mesin lipat pakaian menjadi tumpuan orang ramai. Mesin tersebut telah dipamerkan di Festival Sains, Teknologi dan Inovasi. Kini, mesin tersebut mesin tercanggih kerana menggunakan teknologi robotik. Menurut pengurus jualan di festival tersebut, selain mampu melipat pakaian, mesin ini juga berfungsi sebagai seterika wap. Oleh itu, mesin lipat pakaian ini dapat membantu meringankan tugas. Mesin tersebut mampu melipat dan menggosok sebanyak 10 helai pakaian pada satu masa. Pakaian tersebut perlu digantung pada penyepit khas. Kemudian, pakaian akan ditarik masuk ke dalam mesin satu demi satu. Di dalam mesin, satu alat khas akan menyemburkan pewangi pada pakaian yang digosok. Setiap pakaian hanya mengambil masa selama 10 saat untuk digosok dan dilipat.
Pakaian telah disiap, dilipat, kemas dan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Maafkan cikgu, ada sedikit pemutulan. Cikgu baca balik pertanyaan akhir. Pakaian yang telah siap dilipat, kemas akan dikeluarkan melalui ruang khas pada bahagian mesin tersebut. Bahagian bawah mesin tersebut. Inilah inovasi yang memudahkan tugasan harian. Pertama, itulah contoh bagaimana untuk menyampaikan berita. Jadi harap murid semua jelas dan faham bagaimana cara untuk menyampaikan berita. Baiklah, lihat seterusnya. Jadi untuk tugasan, rakam suara kamu, rakam suara bacaan teks berita mesin lipat pakaian. Jadi kamu semua perlu rakam bacaan berita kamu, rakam suara dan hantar dalam grup WhatsApp. Okey, baiklah. Seterusnya, soalan pemahaman. Sila salin dalam buku pemahaman dan jawab soalan yang diberikan. Yang pertama, di manakah mesin lipat pakaian dipamerkan? Ada dalam teks tersebut. Yang kedua, nyatakan dua fungsi mesin lipat pakaian. Okey, yang ketiga, bagaimana mesin lipat pakaian ini digunakan? Dan yang keempat, pada pendapat anda, mengapakah inovasi penting dalam kehidupan seharian kita? Jadi, fikirkan jawapan. Pastikan jawapan kamu mestilah relevan dan rasional. Jangan terlalu mengarut. Boleh cari jawapan dalam internet atau cari jawapan dalam buku. Dan untuk latihan pengayaan, rakam suara bacaan kamu menggunakan gaya penyampaian yang betul. Jadi ini adalah teks tentang apa? Tentang penggunaan teknologi drone. Jadi baca teks ni dahulu. Cari intonasi, gaya bacaan yang sesuai dahulu, baru kamu rakam dan hantar kepada cikgu dalam grup WhatsApp. Faham? Seterusnya, akhir sekali, info peribahasa. Kita akhiri dengan sedikit info peribahasa, iaitu layang-layang putus talinya. Maksudnya terombang ambing, putus harapan, tiada lagi tujuan. Jadi dalam kehidupan kita ni, janganlah kita jadi seperti layang-layang putus talinya. Jangan kita rasa putus asa dalam kehidupan kita. Kenapa? Kerana setiap manusia akan sentiasa ada dugaan dan cabaran, dan Allah takkan menguji hamba-hambanya jikalau hambanya tidak mampu. Jadi kita kena yakin diri kita dan jangan sesekali berputus asa. Itu saja untuk pagi ini. Semoga murid-murid semua dapat menyelesaikan tugasan dengan baik dan cermat. Hantar tugasan mengikut waktu yang ditetapkan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.